warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini di surah An-Naim, surah Jumaat An-Naim, bagi mengikuti kuliah ilmu yang mana pada petang ini berkisar tentang hijrah ke arah bersih diri dan juga indah pribadi. Jadi ada yang datang, masuk. Jadi bila kita sebut tentang hijrah, hijrah dari segi bahasanya, hijrah ni adalah berpindah pada satu tempat ke tempat yang lain. Macam tadi dia dah sampai kan, dia dah sampai, dah duduk, tengok tak sesuai pula, takut tak nampak pula penceramah, tukar tempat. Nampak pula kursi, lagi sedap duduk di kursi, cari kursi, macam itulah. Mana tu tukar topik ni kan, hijrah satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan sebab masing-masing lah. Dan sebaik-baik sebab adalah biarlah kerana Allah. Tetapi dari segi istilah, bila sebut hijrah ini merujuk kepada penghijrahan agung Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Semua tahu dah tu. Dan Nabi, satu perkara penting yang perlu kita tahu waktu Nabi pergi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, masa tu lagi Nabi dah tahu dah. Masa tu Jibril dah tunjuk dah, kau nampak tu Muhammad, tu Hajar Yatrib tu, tak lama lagi kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Dan masa tu Nabi tak tanya pun apa salah, Nabi tak tanya kenapa pula, kenapa, why, tiba-tiba je. Tak, Nabi tak petikai, Nabi tak tanya sebab apa. Sebab itu perintah Allah. Kalau tak macam tu lah Allah cakap, tak payahlah kita petikai. Dah hukum mereka nak semayang, tak payahlah petikai kan, macam tu lah kiranya. Orang kita hari ni banyak nak tanya, dah azan dah, salah kenapa pula, kena kau apa salah, macam tu kan. Nampak orang susah, kena tolong lah, macam tu kan, macam tu dia fikir lagi kan. Memang dah. Jadi mana kata dalam hal ini, tengok Nabi tak mempertikaikan. Sampailah kepada hari Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Nabi tak ada cakap, ya Allah, kat luar tu semua nak bunuh aku tu ya Allah. Takkan sekarang, bagilah masa aku selamatkan dia aku dulu. Tak, Nabi yakin sebab itu perintah Allah, itulah yang terbaik Nabi buat. Jadi saya tak payah hurai panjang lah tentang penghijrahan Nabi ni, semua orang dah tahu. Semua dah tahu. Cuma poin yang paling besar adalah bila dia melibatkan perintah Allah, tak usahlah kita bertikai. Kenapa lah nak tutup aurat, kenapa pula nak kena sembahyang, kenapa lah nak kena jaga perangai, semua nak tanya. Nah, Allah salah suruh, macam tu lah kan. Macam tu lah. Kenapa lah kena puasa pula kan, macam tu kan. Ada orang bertikai kan, aku Islam lah, Islam ni mudah ya. Betul, Islam ni mudah, tetapi bukanlah boleh diambil mudah. Itu kan, kita ni, itu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Nabi kata. Sebab apa? Sebab bagi orang mukmin dunia ni penjara sebab ada dinding dia. Setakat mana kita boleh bergerak, apa benda kita boleh makan. Bukannya boleh kita cakap kat pegawai penjara tu, hari ni nak makan nasi lauk ayam, kalau boleh kena kapak. Tak boleh, tak dapat dah, kau pijak ke pegawai tu kan. Jadi apa yang dihidang itulah kita makan. Waktu kena buat kerja, buatlah kerja kan. Waktu rehat lah. Macam tu lah keadaan. Waktu kena masuk kelas, masuk kelas. Jadi mana kata dia tertakluk kepada peraturan. Macam tu juga kita yang dalam penghijrahan kita ni bercerita tentang hijrah. Jadi cuma Nabi sebut satu perkara yang paling penting. Nabi sebut tentang inna a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Dan Nabi juga sebut wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia
atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kenapa kau datang kuliah Zuhur petang ni? Sebab ilmu kerana Allah. Baik balu. Apa pasal kau datang petang ni? Tak pernah jumpa Samsul debat. Petang ni lah masuk contoh kan. Napik lah. Memang napik tengok Samsul debat. Tapi takkan tu lah. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan ada lah yang lain. Tak ada lah sebab tu ya. Memang ia pun dah lama nak jumpa pula salah kan. Boleh jumpa. Tapi mana kata itulah dia. Kenapa kau datang semayang hari ni? Dengar presiden datang. Takkan kita tak datang. Kan dia puasan nak kita. Lagipun dah lama kita tak datang. Jadi dapat dia bagi Tuan Presiden nampak dia. Kenapa kau datang? Dengar YB kawasan datang. Dia pula boleh minta apa-apa. Contohnya kan. Jadi mana kata tertakluk kepada niat kita. Dan begitu juga disebutkan juga tentang niat ini kan? Niat ini Nabi sebut sesungguhnya selepas Fathu Makkah ni tak ada lagi dah hijrah. Lepas itu tak ada dah. Yang lepas hijrah Nabi ni dah tak ada hijrah lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad Nabi sebut. Wah, apa hal pula yang ada niat dan jihad? Apalah kaitan dengan hijrah? Hijrah tu sendiri kita tengok pengajaran yang paling penting kita kena ingat. Bukan senang Nabi dah berhijrah. Kita semua, kebanyakan kita lah, majoriti dah pergi umrah, dah pergi haji. Kita naik bas daripada Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah. Dalam bas tu ada, mesti akan ada yang tanya, Ustaz lambat lagi ke? Itu naik bas tu tanya kan, orang lelaki yang pakai kain haram tu talalap, jago macam telanjang langsung. Ada asyik baik ada lagi dia tu. Punya tahu terlena tidur. Kan? Kita yang duduk dalam bas yang selesa, ada aircon pun tanya 5 jam tu pun rasa penat sangat. Bayangkan Nabi berjalan kaki. Dan siapa yang sampai singgah kat muzium Nabi dulu sebelum diuntur tu, muzium Nabi yang ditunjukkan perjalanan Nabi hijrah, dengan tunjuk macam mana rumah Nabi, macam mana keadaan Nabi. Kita tengok bukan senang, malahan bila kita tinjau kan kat luar tingkap tu mesti akan teringat macam mana Nabi hijrah dulu. Tengok bukit bukan batu-batu, pokok pun tak ada. Macam mana Nabi hijrah dulu? Masalahnya puan-puan hajah sekalian, yang kita nampak tu pun bukan itu jalan yang Nabi ikut. Jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Jalan mungkin dilalui oleh binatang buas. Jalan yang susah, itu yang Nabi ikut. Jadi Nabi meletak perbandingan. Tak ada lagi dah penghijrahan selepas itu. Yang ada niat dan jihad. Rupa-rupanya niat dan jihad itu pun susah. Contoh niat, tengok orang lelaki lah. Contoh kan, tanya orang lelaki, bawa-bawa lah berhenti mokok, bukan senang. Berubah muka, niat pun tak boleh letak lah. Kita tengoklah dulu, tapi dalam hati dia, jangan haraplah aku berhenti. Nak tunjukkan susah. Nak pula ada pula seorang tu bila dia minta kau berubah, apa salah aku? Tak boleh ditahu pula. Dia rasa dia elok semua. Ada bangsa-bangsa manusia macam tu. Jadi bukan senang. Aku ingat aku nak kuruskan badan. Contoh aku nak kuruskan badan. Nampak nak borek mana badannya. Bila daripada sujud tu nak bangkah payah waktu. Berkira-kira dalam 5 minit ke 2 minit pun sampai gatek. Kan kalau dapat nak ada tali sengayut nak naik gatek tu kan. Ada semua. Jadi niat kenapa nak pergi ke mana? Biar ringan badan ibadah pada Allah. Contoh nampak tak? Target tu niat. Ada orang cakap pula, wah, kau ni tak kuruslah badan sikit. Ada yang cakap tu, janji sihat. Ayat dah. Sebab manusia bukan tak nak berubah, tapi cuma kadang-kadang dia tak nampak sebab dia kena berubah. Maka dengan itulah datang dilihat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Barang siapa yang berhijrah niatnya
fi sabilillah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni luas, rezeki yang banyak. Apa takut?